Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV guys. So video ni aku plan untuk keluarkan lebih awal lah, pasal memang aku nampak uh, share tersebut awal sebenarnya telah dikeluarkan. Tapi seperti kamu tahu, aku baru balik dari overseas 2 hari di sana. Dan sekarang tapi basically apa yang terjadi waktu aku di overseas tu, aku pergi tempat kedai makan yang biasa, yang bagi aku, yang tempat aku biasa makan apa semua, always perfect with a good price and everything. Tapi happen to be that day aku tersalah makan. So 2 hari aku di sana, 2 hari aku di hotel, di bilik sejak kawan-kawan lain semua berjalan pasal menahan sakit perut aku. So aku balik ke Malaysia, aku continue my rest apa semua, trying to recovery lah, doing recovery lah, tapi masih belum pada 100%. Sekarang pun aku makan oats je ni, pasal memang aku nak boleh ambil benda-benda lain rasa di perut aku. So aku selalu pergi ke tempat yang biasa aku pergi, provide me a good food when I'm away from Malaysia. And then again, unfortunately, that the same place bagi aku benda yang aku tidak inginkan terjadi pada aku. So what I'm trying to say is, aku cuba kaitkan benda ni dengan Pak Tisu sebenarnya. So he's a good servant of Sabah FC. Always be there untuk Sabah FC bila Sabah FC memerlukan kemenangan ataupun gol. And unfortunately, perlawanan menentang Seri Pahang tu adalah merupakan perlawanan yang a bad match for him lah, di mana it cost us losing the slot to the final of Piala Malaysia 2024-2025, yang membuatkan kita semua kecewa lah, kerana dia adalah individu yang terlibat untuk menidakkan peluang kita ke saingan Piala Malaysia tersebut, final Piala Malaysia tersebut, oleh kerana gol sendiri yang telah beliau lakukan. So ini yang aku mau tiukan kamu tu lah, maksud aku tu macam aku pergi ke tempat kedai makan yang selalu aku pergi, the only choice is the good choice yang ada, yang harga berbaloi tempat aku pergi. Tapi those particular days pula dia telah memberikan aku satu benda yang aku tidak inginkan, iaitu food poisoning. Tidak bermaksud aku benci kedai tu, kerana that is the only place yang aku akan pergi untuk makan selepas ni, walau cuma mana sekalipun. Dan Pak Tisu pun begitu jugalah, bagi pandangan aku. Walaupun dia telah memberikan satu impact yang besar untuk Sabah FC ke saingan akhir Piala Malaysia, tapi bukan bermaksud dia merupakan bad player sudah di dalam Sabah FC ni. Dia perlu dibuang ataupun tidak perlu diberi kepercayaan kepada Sabah FC. Bukan begitu. Aku tidak memandang Pak Tisu sama sekali begitu, kerana kita perlu melihat sekali lagi apa yang telah dikatakan oleh Pak Tisu, apa niat Pak Tisu bersama Sabah FC. Kita hampir berjaya menempah tiket ke final Piala Malaysia menentang JDT, dan kalau kamu follow back apa yang pernah Pak Tisu cakap, Pak Tisu ingin menamatkan kerjaya beliau bersama Sabah FC untuk menundukkan JDT dan of course memenangi piala. Dan piala pernah beliau menangilah sewaktu Sabah FC kembali ke saingan Liga Super. Lepas tu itu satulah, tapi I'm talking about piala yang berprestige, iaitu kalau bukan Piala FA, Piala Malaysia, of course Liga Super lah. Dan kita telah mempunyai opportunity untuk bertemu JDT dan juga memenangi satu piala di saingan Liga Tempatan, bola sepak Liga Tempatan kita ni. So di mana lagi yang sesuai untuk Pak Tisu untuk mendapatkan kesemuanya apabila bertemu JDT di final saingan Piala Malaysia. Kalau kamu rasa hati kamu hancur, hati kita hancur, of course hati aku hancur, kerana kita tidak berjaya mendapat slot tersebut. Imagine apa yang dialami oleh Pak Tisu pada masa ini. As I say, you can be a villain, you can be a hero in one day, and you can be a villain in one day without you knowing it. Begitulah juga dengan kedai makan yang aku cakap tu. Begitulah juga dengan Pak Tisu di dalam bola sepak kita ni. Guys, kamu sendiri tahu di mana aku letak Pak Tisu among all of the players di saingan Liga di bola sepak Sabah FC ni. Kalau kamu tengok ini jersey 2022 Pak Tisu sign, jersey 2023 Pak Tisu sign. Aku boleh mendapatkan mana-mana sign
daripada player Sabah FC untuk memenuhi JC2 ni, tapi I choose only Pak Tisu untuk sign baju tersebut. The only person yang aku mau. So that is how I look at Pak Tisu. Of course memang aku kecewa dengan apa yang Pak Tisu telah lakukan pada penawaran tersebut, tapi ia tidak memberikan aku impact yang besar untuk membenci atau mengeluarkan beliau apa semua, kerana bagi aku beliau telah beri apa yang aku inginkan di sepanjang kerjaya beliau bersama Sabah FC. Dan permohonan maaf yang diberikan oleh Pak Tisu di sosial media beliau tu adalah merupakan satu tindakan berani dan juga ikhlas daripada beliau, kerana terlalu banyak kecaman yang telah beliau terima lah. Aku pun tak sangka sampai boleh macam tu sekali kecaman yang telah anda berikan kepada Pak Tisu setelah apa yang beliau berikan kepada kita lah di sepanjang kerjaya beliau bersama Sabah FC. Aku memandang benda ni juga seperti David Beckham waktu England menentang Argentina tempoh hari, akibat apa yang telah dilakukan oleh David Beckham, kad merah diberikan kepada beliau. Beliau dibenci seluruh England atas tindakan beliau tersebut, sehingga ada mannequin ataupun patung beliau digantung, dihang di aku tak tahu di mana lah, tapi somewhere in London lah kalau aku tak silap, somewhere in UK lah kalau aku silap benda tu. Dibenci seluruh UK, tapi end up menjadi legend di dalam bola sepak England. So that is how I look Pak Tisu punya career lah. Aku tidak akan meninggu benda ni merupakan penghujung career untuk beliau sehingga beliau dibenci oleh semua, tapi aku yakin Pak Tisu akan mengakhirkan career beliau bersama Sabah FC as a legend di dalam Sabah FC. Dan sekali lagi mengenai beliau menyatakan mohon maaf tu, again lah, aku memuji keberanian beliau untuk melakukan sedemikian, tapi aku rasa beliau tidak perlu memohon maaf sepenuhnya lah, kerana kita tahu itu adalah permainan bola sepak. Kalau macam mana pun, again aku puji apa yang diberikan oleh apa yang telah dilakukan oleh Pak Tisu lah. Mohon maaf kepada peminat-peminat beliau. So okay guys, perlawanan seterusnya Sabah FC adalah pada 16 hari bulan menentang Seri Pahang. Sekali lagi, ini adalah merupakan home untuk Sabah FC perlawanan tersebut. Dan sementara menuju ke 16 hari bulan tu, aku akan cuba untuk mengeluarkan apa-apa cerita yang boleh kita kongsikan bersama lah. Kerana anda tahu seperti mana video sebelum ni juga, daripada satu perlawanan ke satu perlawanan mengambil tempoh yang cukup lama, tidak ada sebarang cerita yang boleh dikongsikan kerana liga menjadi sunyi. Tapi kita akan cuba membuat sesuatu lah yang seronok untuk kita kongsikan bersama. Itu pun kalau insyaAllah aku cepat sembuh lah, itu satu benda yang paling penting jugalah. Jadi bertemu lagi pada video seterusnya guys. Assalamualaikum.